hala tuju amanah dalam Grand Coalition, pendiriannya bagaimana? Saya hampir kata sepakat. Baik. Tidak ada pertikaian. Baik. Cumanya isu-isu yang pernah kita dengar juga seperti mana di tempat lain, ya isu tentang sensitiviti terhadap tone, itu sangat kita memahami kerana kita juga mengakui kelemahan-kelemahan pimpinan untuk tidak untuk ada untuk apa turun ke bawah untuk buat penerangan-penerangan itu. Tetapi kalau kita buat roadshow pada seluruh negara menyumpai atau menyantuni yang mendekati pimpinan akar umbi, mereka terima. Jadi tidak adalah, saya minta maaf lah kalau ada di kalangan amanah pula nak kononnya membawa itijah, membawa trend-trend yang bawa seolah-olah bertentangan dengan pimpinan. Minta maaf lah, we have no room for that lah. Sebab kita memperjuangkan itu. Apalagi kalau tidak 11 kami menandatangani SD itu untuk mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan hari ini kita tambah sikit untuk mendapatkan sokongan daripada Borneo. Letakkan Datuk Seri Shafie Apdal sebagai calon. Itu saya kata, saya mencadangkan kita masih boleh berbincang, tetapi kebijaksanaan itu adalah sangat diperlukan. Sebab apa? The Grand Coalition is naturally strength. Tapi saya kata dengan Grand Coalition saja belum tentu menang Kalau isunya tak betul, kalau kita masih lagi tidak bebas daripada keberentakan dalaman, salah guna kuasa, reform sebagainya itu terus termeterainya perjanjian kita. Jangan sampai kita kesampingkan itu kerana Grand Coalition saja. Rakyat mesti lihat, kita jangan hanya bermain untuk kuasa, tetapi apa yang kita nak buat apabila kita mendapat kuasa. Baik, terima kasih. Baik, Datuk Seri, kita ambil daripada MK Mubin. Salam YB 2 minggu lepas, Dr. Puan Zalkasi ada mengatakan tidak mustahil PRU 15 nanti UMNO akan ada pakatan dengan PH untuk masuk ke langkah PRU 15. Beliau juga mengatakan slogan No Anwar, No DAP hanya Anwar Musa yang laungkan. Bukan semua ahli majlis tertinggi bersetuju dengan slogan ini. Jika nak tanya, jadi saya nak tanya pendapat YB, setujukah YB jika idea UMNO bekerjasama dengan PH ini menjadi kenyataan untuk melawan rejim kerajaan PN ini? Sebab dalam politik cari istilah kawan dan musuh selamanya. Terima kasih. Baik, saya nak mengulas pertama tu. Istilah itu ada digunakan oleh Presiden juga dalam pidato beliau. Baik. Tidak ada lawan yang kekal, tidak ada kawan yang kekal. Yang kekal hanya kepentingan. No permanent friend, no permanent enemies, except permanent interest. Tetapi Presiden dalam ucapan menegaskan, permanent interest itu apa? No permanent friend, no permanent enemy, except permanent interest. Apakah permanent interest itu? Apakah kepentingan yang kita yang akan menjadikan kita sepakat? Pastikan ia adalah pembelaan rakyat dan kemakmuran negara, bukan kerana kepentingan pribadi, kepartaian ataupun kelompok dan pribadi kita. Jadi itu jelas. Keduanya untuk saya menyebutkan tadi, dan mungkin saya ungkap balik apa yang disebut oleh Presiden. Presiden menyebutkan Grand Realignment itu ada satu syarat. Syaratnya adalah Grand Coalition itu ada disebutkan oleh Presiden sebagai satu langkah yang terdahulu, which is Grand Great Realignment, pensejajaran. Parti-parti yang nak bersama kami ni, dia mesti ada pensejajarannya. Kalau tidak nanti macam kereta, kalau tayar dia tak betul balance, jadi gelong nanti. Melambung ni. Melambung ni. Jadi oleh kerana itu sangat penting untuk pastikan sesiapa pun, muda, semua, Dan kalau UMNO merasakan, tapi itulah kita masalah tu. Masalahnya masalah persepsi. UMNO sudah terpalit dengan persoalan kleptokrasi. Tapi saya tahu dalam UMNO itu punya banyak anasir yang baik. Kita tak boleh sebutlah nama-nama mereka itu. Dan kalau mereka benar-benar mau membersihkan UMNO dan bersama kami, saya ingat itu kalau Allah mengasihi menerima pintu taubat itu, kenapa kita tidak? Tetapi jangan sampai kita juga terpalit. Kerana kleptokrasi parti itu, dia dalam bahasa Arab apa dia kata syakhsiyah i'tibariyah tu kan, syakhsiyah jamiah, dia ada punya group karakter tu, kepribadian syakhsiyah, peribadi parti itu, ataupun peribadi parti, the personality of the organisation, kleptokrasi. Tapi kalau individu-individu dan juga mungkin mau berbincang, saya ingat dalam politik ni kita sentiasa open, eyes wide open,
ears on the ground. Jadi jangan jumut dalam hal perkara yang tidak perlu jumut. Ya, kita jangan close door. Kita very inclusive, tapi ada bottom line syarat-syaratnya yang kita mesti Datuk Seri Anwar pun tetapkan apa sebab kita nak bersama. Kalau untuk kekuatan, untuk kita, we can achieve two-third majority, why not? Sebab saya khawatir, bila saya congak-congak ni, kalau gerombolannya yang sebelah sini lawan sebelah yang dengan gerombolan MN, PN dan apa itu, dan BN, saya khawatir dia macam hampir-hampir neck to neck juga. Baik. So there must be satu apa yang dikatakan breakthrough dalam strategi ini untuk mendapatkan satu sokongan yang akan tilt the balance sikit. Nampak jurangnya menghinggakan kalau boleh kita win big. So that stability dan juga reform dapat kita lakukan. Tapi itulah dia, kalau janganlah dia pula, jangan kita izinkan politik khianat ini. We must make sure kita benteras politik toksik ini, politik khianat ini, Zawazi. Jadi saya sokonglah kalau Dr. Fuad Azharkasi sebutkan, kalau ada peribadi itu ataupun realignment itu mahu berlaku, saya kira Pakatan Harapan sedia berbincang. Don't close the door, tapi pastinya ada beberapa syarat yang perlu kita. Baik, 1 jam 4 minit. Wow, menarik untuk perbincangan kita malam ini. Saya tak boleh ambil soalan lagi. Saya minta maaf Rajani Said. Okey, insyaAllah next saya ambil soalan Rajani. Sesi lepas tu kita dah ambil soalan daripada saudara Rajani. Terima kasih untuk sokongan. Baik, regular kita tu Baik, untuk terakhirnya, mungkin sebagai kesimpulan daripada Datuk Seri merasakan mampukah amanah dan Pakatan Harapan ini, Pakatan Harapan Plus mengembalikan kembali mandat rakyat untuk PRU ke-15 ini? Bila syak, tidak ada syak dan zan dan waham, tidak ada keraguan, kesangsian sama sekali. Pokoknya pimpinan Pakatan Harapan Plus mesti be on the same page, mesti sepakat untuk memastikan apa dia tujuan dan objektif yang kita mahu perjuangkan supaya rakyat, bukan kita, rakyat akhirnya. Kita selalu lupa ni. Saya selalu ingatkan pada kawan-kawan Pakatan kita ni the supply side. Supply side. Apa formula-formula ni kita macam kita ni suka memberi prescription awal-awal kita. Sebenarnya pada saya nak sebut satu benda yang susah nak faham ni. Yang pentingnya bukan kita. Yang pentingnya rakyat. Menang kalah kita ditentukan oleh rakyat. Jadi apabila kita menampilkan grand coalition ke grand alignment ke tawaran kita itu, ia mesti dipahami oleh rakyat. Rakyat memaham kita sebagai kelompok dan koalisi yang boleh memenuhi membela dan memperjuangkan hak mereka dan kepentingan mereka dan kesejahteraan mereka. Dan ini mesti kita pastikan. Jadi dengan kata lain, kalau kita sepakat atas perkara itu, saya yakin. Dan jangan izinkan siapa-siapa pun YouTuber, saya tak boleh sebut nama-nama itu, sama ada daripada pihak keadilan maupun pejuang, mesti warn them. Saya minta maaf. Sampai how creative, inovatif, this is a free enterprise of ideas. Tapi jangan hujum, jangan attack, jangan jatuhkan mana-mana peribadi pimpinan kita, sebab dia membawa cedera dan kemudaratan kepada kita semuanya. Get that straight. Ayat itu mengingatkan kita. Kalau kita begitu, akan watazhabari hukum, akan lari haibah auranya, aurah kita tak ada dah, tak passionnya. Jadi Zawazi, saya nak simpulkan, saya yakin kalau begini yang kita urus dan kita manage our perjuangan ini, kita strategize baik-baik, kita strategikan perjuangan kita dengan baik, 3 bulan bila pun Mahyudin nak buat pembubaran parlimen, kita bersedia. Yang pentingnya yang bukan machinery, bukannya cawangan, bukan. Akhirnya adalah rakyat. Tak ada machinery, tak ada apa kalau rakyat bersedia menerima kita. Sebab itu saya katakan sekali lagi, ini last point saya. Walaupun kita daripada Pakatan Harapan dan sebagainya, akhirnya saya ingatkan, setiap kali ini politik dia telah menjadi begini. Pertarungannya akan merupakan pertarungan antara 2 calon atau 3 calon dalam satu kerusi. Daripada apa yang saya saksikan, rakyat sudah boleh menerima
ya, bahawa politik itu mesti akhirnya berpandukan kepada calon itu. Ya. Bagi calon menang, dia lompat walaupun pakatan ke mana pun dia lompat juga. Ya, lagilah kalau sebelah sana tu. Jadi oleh kerana itu kita mahukan ya, pembudayaan politik kita ini kita kukuhkan. We must strengthen our democratic practice. Jangan izinkan lompat-lompat ini, ya, dan kita mesti bermula dahulu dan kita perkukuhkan ini, dan kita, this is why kita kena strengthen democratic institution and democratic practice. Amalan-amalan baik dalam demokrasi ini, reformnya daripada kita. Mereka memusnahkan ini. Saya tak masuklah cerita-cerita yang korupsi dan 40 cerita daging halal haram sebagainya, itu saya tak nak masuk. Saya masuk perkara-perkara yang kita telah buktikan apabila kita mentadbir 10 mata tangga Transparency International mengangkat kedudukan Malaysia sekaligus menjadi destinasi pelaburan yang baik. Semua itu ada multiplier effect, kesan berganda kepada ekonomi dan sebagainya. Itu sebagai perkongsian saya pada malam ini. Baik, terima kasih